Tuan Dipertua, unjuran ekonomi Malaysia pada tahun ini adalah sekitar 3.9% sebagaimana jangkaan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia baru-baru ini. Pada tahun hadapan, KDNK diunjurkan berkembang perlahan dengan sasaran 4 hingga 5%. Isunya di sini ialah, pertama, apakah belanjawan 2024 yang menyerlahkan strategi dan halat tuju keuangan negara dalam tempoh setahun akan datang akan memberikan kesan jangka pendek yang efektif bagi mengukuhkan semula pertumbuhan ekonomi negara? Yang kedua, apa kesan pencetus yang boleh melantunkan semula KDNK berdepan dengan cabaran ekonomi global yang tidak menentu? Yang ketiga, bagaimana kuasa dengan kuasa beli rakyat yang hari demi hari semakin menurun disebabkan faktor kos sara hidup yang meningkat? Ini adalah sebahagian dari persoalan-persoalan asas rakyat di bawah menanggapi perbelanjaan pembentangan belanjawan baru-baru ini. Jelas, Tuan Yang Dipertua, belanjawan bukan sekadar angka, bukan sekadar tawaran dan janji, tetapi apa yang dapat diselesaikan, itulah yang utama. Tuan Yang Dipertua, kerajaan mengumumkan peningkatan peruntukan kepada pemindahan fiskal ekologi EFT, iaitu 200 juta. Kedah menggesa agar perhatian diberikan juga secara khusus terhadap usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ulu muda. Baru-baru ini ada ahli parlimen mencadangkan penubuhan lembangan ulu muda dan dikatakan telah berlaku aktiviti pembalakan serta menjejaskan seolah-olah kegagalan kerajaan negeri Kedah memelihara hutan ulu muda. Bahkan didakwa Kedah tak boleh diharap untuk menjaganya. Saya ingin jelaskan kekeliruan yang sengaja dibangkitkan itu. Pertama, kawasan seluas lebih 100,000 hektar yang digazetkan sebagai hutan simpan tidak akan langsung disentuh oleh aktiviti pembalakan. Ini jelas. Bahkan keluasan sepenuhnya 160,000 hektar yang ada itu sebenarnya mengatasi 2 kali ganda saiz negeri Perlis. Yang kedua, tidak ada kelulusan pembalakan baru di kawasan hutan ulu muda. Kelulusan di 25,000 hektar terhadap kawasan pembalakan di ulu muda dilakukan oleh kerajaan yang sebelum ini, bukan kerajaan yang sedia ada sekarang. Yang ketiga, jika diikutkan jumlah kelulusan serta catuan tebangan CTT tahunan, negeri Kedah iaitu 4,200 hektar setahun, maka kesemua aktiviti pembalakan yang diluluskan dulu hanya akan selesai dalam tempoh 18 tahun yang akan datang. Isunya di sini adalah Kedah memohon supaya dipertimbangkan pampasan terhadap EFT ini dapat ditingkatkan memandangkan cabaran yang diterima oleh Kedah juga tinggi. Setidak-tidaknya ada satu pengiraan yang lebih adil diberikan kepada Kedah, mempertimbangkan kos melepas terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ulu muda yang juga menjadi nadi kepada penggunaan air harian industri dan domestik kepada negeri Kedah juga negeri-negeri yang berjiran. Tuan Yang Dipertua, saya berpandangan bahawa perlu ada satu mekanisme pembayaran fee penyelenggaraan bagi menyelesaikan polemik air yang digunakan oleh Kerajaan Pulau Pinang melalui Sungai Ulu Muda. Tadi dah disentuh oleh rakan saya merebut, saya menyokong apa yang disebut. Dalam ekonomi ia disebut sebagai kos melepas yang terpaksa ditanggung sebelah pihak sahaja.
Adilkah satu pihak sahaja yang berkorban sementara pihak lain pula mengambil kesempatan? Lebih malang, diselar pula kerajaan Kedah sebagai gagal. Tuan Dipertua, berkenaan isu keselamatan makanan iaitu padi dan beras, yang Berhormat Menterinya pun ada di sini, yang menjadi makanan ruji kepada rakyat Malaysia, dan Kedah pula merupakan negeri pengeluar utama padi di negara ini. Keluhan rakyat di bawah mengenai ketidakcukupan beras putih tempatan memerlukan tindakan segera oleh pihak kerajaan. Apa yang saya perhatikan, langkah mengatasi masalah sorok beras oleh sesetengah pengilang merupakan tindakan segera yang memerlukan intervensi yang menyeluruh. Namun apa yang mendukacitakan kita adalah beras tempatan boleh dijual secara meluas di Dun Pelangai baru-baru ini. Adakah semata-mata kerana berlaku pelihara kecil di sana, sedangkan di kebanyakan tempat lain masih berlaku masalah tidak cukup bekalan? Jadi persoalan, apakah nanti akan berlaku lagi lambakan beras akan dijual secara meluas di Kemaman? Jadi kalau itu berulang, saya bimbang ada rakyat yang mendoakan agar wakil rakyatnya cepat meninggal, kerana akan berlaku jualan beras yang banyak di tempatnya. Soalannya, apakah semudah itu rakyat di bawah dimain-mainkan oleh kerajaan? Apakah rakyat tidak boleh memahami bahawa tindakan kerajaan tersebut sangat tidak bermaruah menggunakan kuasa dan jentera untuk berhadapan dengan pilihan raya? Tuan Dipertua, kita bercakap soal keselamatan makanan dan kebajikan pesawah. Itu satu perkara penting. Namun dari sudut yang lain sering dilupakan adalah pengorbanan kerajaan negeri yang berusaha mempertahankan tanah sawahnya daripada dijadikan tanah komersial. Tanpa pengorbanan ini, nescaya sukar untuk kita meningkatkan tahap sara diri ke suatu tahap yang lebih selamat. Kerajaan negeri terpaksa mengutip hasil tanah yang sangat rendah disebabkan mengekalkan tanah pertanian di negeri. Justru, sekali lagi permohonan Kedah untuk mendapatkan pampasan sekurang-kurangnya 170 juta, iaitu hanya 10% daripada kos melepas 1.7 bilion jika tanah ini ditukar kepada tanah komersial, secara asasnya berpatutan dan wajar untuk dipertimbangkan. Tuan Dipertua, dalam pembentangan belanjawan tempoh hari ada disebutkan mengenai reformasi undang-undang. Namun tidak disentuh secara khusus usaha kerajaan bagi memelihara kepentingan perundangan syariah selepas dicabar oleh Nek Elin, Zurina dan Tengku Yasmin Natasha, diikuti dengan beberapa kes yang lain yang berlaku sebelum daripada ini. Apakah usaha yang sedang diusahakan oleh pihak berkepentingan, termasuklah perbincangan bersama pihak Majlis Agama negeri-negeri bagi memastikan kepentingan mahkamah syariah di negara ini terus terpelihara? Saya menyokong penuh apa yang disebut oleh Kota Baru di awal pagi tadi berkaitan dengan isu ini agar diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Tuan Dipertua, saya berpandangan kebelakangan ini terlalu kerap timbul isu melibatkan status halal di kedai-kedai makan. Kebanyakan kedai yang diragui status ini dikunjungi oleh masyarakat yang beragama Islam. Dan perkara ini sudah tentu menimbulkan kegusaran dalam masyarakat terhadap status makanan yang dihidangkan oleh kedai berkenaan. Kita mempunyai Pelan Induk Industri Halal 2030 yang dibentangkan dalam ucapan belanjawan tempoh hari. Namun saya ingin bertanya, apakah langkah yang telah dirangka bagi menyelesaikan isu pensijilan halal khususnya di kedai-kedai makan? Kita seolah-olah mahu bergerak lebih maju ke hadapan dalam soal penyediaan makanan yang halal ini dengan pelbagai dasar dan inisiatif yang diperkenalkan. Namun semakin kita menginjak ke hadapan, semakin meruncing isu status halal dalam kalangan masyarakat pada hari ini, sehingga perkara yang paling asas
mengenai satu halal di kedai makan pun masih sukar untuk ditangani secara menyeluruh. Tuan Dipertua, saya juga menerima aduan yang dibangkitkan tentang isu benih padi. Ya, Muhammad. Yang berlaku hampir setiap kali masuknya musim baru. Saya dimaklumkan oleh pihak Pertubuhan Peladang Kawasan, PPK, di mana kilang pengeluar benih padi langsung tidak mahu berurusan dengan pihak PPK di musim ini. Ini laporan yang sampai. Harap Ya Muhammad Menteri boleh ambil tindakan segeralah. Kemungkinan harga benih padi akan melambung tinggi atau lebih buruk langsung tidak ada di pasaran. Beras tak ada, dah satu pasar. Benih padi pula tak ada, satu pasar yang lain. Jadi harap kementerian tolong pantau segera apa sebenarnya yang berlaku terhadap masalah ini. Tuan Dipertua, sedikit mengenai parlimen saya di Pokok Sena. Saya ingin memohon supaya Kementerian Kesihatan secara khusus dapat mempertimbangkan alternatif terhadap tempat meletak kenderaan di Hospital Sultanah Bahiyah yang terlalu sesak dan padat. Jadi kalau nak pergi ziarah, ada keluarga yang terlibat di kalangan rakyat dan sebagainya, memang perkara pertama yang kita akan fikir ialah di mana kita nak letakkan kenderaan. Ada cadangan supaya dibangunkan sebuah bangunan meletakkan kenderaan secara bertingkat. Namun sudah tentulah bergantung kepada kesediaan tapak, kemampuan dan sebagainya. Perkara ini sudah berlarutan sejak sekian lama. Saya mohon respon kementerian supaya ia dapat berbincang mencari jalan keluar daripada kemelut tentang tempat meletakkan kenderaan yang sangat terhad di Hospital Sultanah Bahiyah. Seterusnya adalah berkenaan cadangan tentang dinaik taraf klinik kesihatan di Pokok Sena supaya dan seharusnya dinaik taraf kepada sebuah hospital daerah di Pokok Sena disebabkan peningkatan penduduk yang datang untuk menerima rawatan di sini. Soalannya, apakah kementerian bersedia untuk mempertimbangkan cadangan penaiktarafan ini sebagai langkah untuk mengatasi kesesakan yang berlaku di Hospital Sultanah Bahiyah yang juga mungkin ada kaitan di antara kedua-dua itu. Terima kasih Tuan Dipertua. Sekadar itu perbahasan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Saya jemput Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih Tuan Dipertua kerana telah memberikan peluang kepada Sungai Petani untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2024. Sebelum memulakan perbahasan, suka Sungai Petani ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajak ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini untuk bersama-sama kita bersatu padu, bersolidariti tanpa mengira bangsa, kaum, agama dan fahaman ideologi politik untuk kita mengutuk sekeras-kerasnya apa yang dilakukan oleh Zionis Israel pada hari ini yang telah pun mencabuli hak asasi manusia rakyat Palestin khususnya, yang mana ini merupakan pencabulan paling jijik dalam sejarah dunia. Maka dari itu saya ingin juga menjemput seluruh sahabat-sahabat ahli Dewan Yang Mulia ini untuk bersama-sama kita dalam anjuran satu himpunan solidariti bersama rakyat Palestin yang akan berlangsung di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil pada 24 Oktober dari jam 7 malam iaitu hari esok. Tuan Yang Dipertua, perbahasan Belanjawan Madani pada hari ini, saya bersetuju dengan sahabat saya Yang Berhormat Subang yang mengatakan bahawa belanjawan ini adalah satu belanjawan yang berani, dan saya ingin menambah bukan sahaja berani tetapi ini adalah belanjawan manusiawi. Tuan Yang Dipertua, Yang Amat Berhormat Tambun memetik seorang filosof, Malik bin Nabi, yang mana beliau ini merupakan satu civilization thinker. Di dalam nukilannya The Question of Ideas in the Muslim Country, beliau telah mencerahkinkan yang mana
merupakan satu musibah buat sesebuah negara jika kerajaan tidak menyelami hati nurani rakyatnya. Tuan Yang di-Pertua, komponen utama terbinanya sebuah negara bangsa yang berjaya ialah bagaimana kita melayan golongan yang paling rentan dalam negara tersebut. Dan dalam aspek ini saya ingin mengatakan bahawa golongan yang rentan adalah golongan orang kurang upaya. Dan dari pemerhatian saya di kawasan saya di Sungai Petani, pendidikan khas sebenarnya masih memerlukan banyak penambahbaikan. Pendidikan khas juga hanya dapat dijayakan jika diberikan satu alat bantuan pengajaran serta penambahbaikan dari segi teknik maupun silibus khusus. Sedikit sebanyak peruntukan sebanyak 30 juta ringgit dalam belanjawan kali ini akan dapat membantu ke arah ini. Dan saya berterima kasih atas pertimbangan ini. Pendidikan dan latihan kemahiran menurut kaedah yang tepat adalah satu-satunya jaminan untuk anak-anak istimewa ini supaya dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan rakan-rakan mereka. Jika tidak, saban tahun kita akan lihat bagaimana keciciran anak-anak OKU ini di dalam pembelajaran mereka. Tuan Yang di-Pertua, di kampus-kampus universiti, saya melihat accessibility dengan izin atau laluan untuk golongan orang kurang upaya ini masih tidak begitu hebat. Dan kalau kita lihat bagaimana orang kurang upaya dan golongan rentan, ibu hamil atau warga emas yang inginkan accessibility yang baik itu tidak ada di kampus-kampus. Dan kita lihat dengan penambahan bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan, diharapkan supaya akan lebih teliti lagi mengenai accessibility dengan izin terhadap golongan rentan ini. Dan adanya penambahan RAM yang lebih baik di kampus-kampus supaya golongan ini juga dapat menikmati aktiviti-aktiviti yang lebih baik dan lebih kondusif. Dan tugas kita sebagai ahli parlimen adalah untuk empower komuniti rentan ini. Saya yakin dengan 300 juta ringgit untuk tambah baik fasiliti di kampus-kampus ini akan digunakan sebaiknya untuk golongan rentan ini. Tuan Yang di-Pertua, ingin saya menyentuh isu kesihatan. Kesihatan adalah antara elemen penting yang menentukan jatuh naiknya sesebuah negara. Dan saya mengambil positif dan memuji pihak kerajaan kerana memberikan antara pertambahan yang terbanyak kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan mutu kesihatan di negara kita ini ditambah baik lagi. Namun begitu, kita perlu melihat bagaimana kesihatan ini mencegah lebih baik daripada mengubati. Saya ingin menyentuh non-communicable disease di Malaysia. Top 3 adalah diabetes, hypertension dan high cholesterol. Yang mana semua ini akan mengarah ke arah obesitas, cardiovascular system akan rosak dan pelbagai lagi. Dan ini memberikan kerugian yang besar kepada kerajaan untuk menanggung kos perubatan-perubatan ini. Sehingga lebih daripada 22 bilion tanggungan kerajaan. Dan saya harap usaha sama antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan supaya dapat satu formula baru bagaimana untuk kita mengolah nasi atau beras pada hari ini. Kita lihat terlalu tinggi dia punya kuantiti, dia punya karbohidrat dan juga glukos di dalamnya. Kalau boleh kita mengolah beras tersebut supaya menjadi lebih sihat, yang menjadi makanan ruji untuk rakyat Malaysia, itu adalah lebih baik. Tuan Yang di-Pertua, dalam perbahasan kajian separuh penggal RMK 12 yang lalu, saya menyentuh bahawa pentingnya untuk kita tingkatkan penjagaan primary healthcare. Dan ini saya puji kerajaan kerana telah memperkenalkan skim perubatan madani dan PK B40 yang telah pun mengurangkan kesesakan di hospital
Namun begitu, kita lihat banyak ahli-ahli yang berhormat masih mengeluhkan bahawa hospital-hospital masih sesak. Termasuklah di kawasan saya sendiri di Sungai Petani, Hospital Sultan Abdul Halim yang cukup padat dan sesak saban hari. Oleh itu saya percaya bahawa tiba masanya untuk kita mempercepatkan pacuan rombakan sistem kesihatan dengan melaksanakan show kertas putih kesihatan bermula dengan belanjawan 2024. Izinkan saya untuk mencadangkan beberapa langkah tambahan seperti beberapa langkah yang akan saya sebutkan ini. Pertamanya, terdapat banyak klinik kesihatan, klinik desa, banyak klinik kesihatan dan klinik desa, tapi kelengkapan itu masih belum lengkap. Kalau kita boleh menambah baik kelengkapan klinik kesihatan, klinik desa, supaya kalau ada berlaku hal-hal yang kecil, bukan hal-hal kemalangan yang besar, maka perkara ini dapat ditangani oleh klinik kesihatan dan klinik desa. Dan perlu adanya lebih banyak alat-alat supaya ini akan mengurangkan beban di emergency department di hospital-hospital besar. Jadi rakyat juga akan mencari atau akan pergi ke klinik-klinik supaya mendapatkan rawatan kerana klinik kesihatan ini sudah pun dilengkapi dengan perkara-perkara yang dapat dilakukan untuk penanganan awal sakit tersebut. Seperti X-ray, OPD MCH dan makmal perlu dibekalkan di dalam klinik-klinik kesihatan kita. Keduanya, perlunya penerangan oleh pihak kerajaan. Sekarang ini kita lihat banyak pasien-pasien yang pergi ke hospital-hospital dengan sakit yang ringan. Mungkin hanya flu, batuk dan sebagainya. Padahal rawatan-rawatan awal ini boleh didapatkan di klinik-klinik kesihatan. Inilah tugasan kementerian-kementerian, contohnya Kementerian Komunikasi, untuk memberikan penerangan kepada rakyat bahawa apa yang boleh didapatkan di hospital dan apa sebenarnya yang boleh didapatkan di klinik-klinik kesihatan dan klinik desa. Jadi kerjasama antara kementerian ini amat-amatlah penting. Dan ketiga yang ingin saya tekankan ialah berkenaan pendigitalan rekod kesihatan, yang saya sangat berterima kasih kepada Menteri Kesihatan dan yang amat berhormat Menteri Kewangan kerana telah memperuntukkan 150 juta ringgit khusus untuk menyelenggara sistem IT untuk proses pendigitalan ini. Sudah pasti dengan rekod digital ini, tahap kecekapan institusi kesihatan kita akan meningkat dan perkongsian maklumat antara institusi ini akan memudahkan servis kepada rakyat. Dan saya juga ingin dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan mengenai pusat kanser wilayah utara yang akan dibentuk, apakah proses terkini dan sekali lagi dengan kepadatan penduduk khususnya di kawasan Sungai Petani ini, alangkah baiknya jika adanya satu kompleks kesihatan awam yang di dalamnya itu ada pejabat kesihatan daerah, ada segala wellness hub,